Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru umumkan pelaburan diluluskan sebanyak 329.5 bilion ringgit pada tahun 2023, di mana jumlah ini adalah yang tertinggi dalam sejarah negara kita. Ada yang sedikit keliru dan telah mempertikaikan angka-angka yang telah diumumkan oleh MIDA. Ini berbanding yang diterbitkan oleh DOSM. Sebenarnya, pengumuman tentang pelaburan diluluskan ini diamalkan oleh kerajaan sejak dahulu lagi. Ya, tak kisahlah BN ke, PN ke, PH ke, sehinggalah kerajaan Madani sekarang. Maksudnya, kaedah ini memang diterima pakai oleh semua kerajaan untuk umumkan pelaburan. Dan kalau nak tahu beza pelaburan diluluskan dengan net FDI, biar saya terangkan ringkas di sini. Angka pelaburan yang diumumkan oleh MIDA adalah berbeza dari angka net FDI, iaitu aliran modal keluar masuk bersih yang diumumkan oleh DOSM. Perkiraan net FDI DOSM juga merangkumi transaksi kewangan atau pergerakan keluar masuk pelaburan termasuk yang berkait dengan pasaran modal. Bila syarikat asing hantar duit ke luar negara seperti keuntungan atau untuk bayaran balik pinjaman, maka duit itu dikira duit keluar dan transaksi itu dikira sebagai aliran keluar modal bersih oleh DOSM. Transaksi yang besar-besar di pasaran saham dan pasaran bond juga dianggap FDI oleh DOSM. Jadi, kalau syarikat banyak jual saham dan bawa balik untung ke negara asal, maka transaksi itu jadi negatif kepada FDI. Tapi untuk MIDA, mereka kira pelaburan asing dan juga domestik, jadi mereka ambil kira perbelanjaan modal. Beli tanah, buat kilang, beli peralatan industri. Semua ini belanja jangka panjang yang akan ambil masa 1 hingga 3 tahun untuk dilaksanakan. Contohnya, MIDA tak ambil kira transaksi jual beli saham di bursa macam yang dikira sekali dalam net FDI oleh DOSM. Jadi itu bukan perbandingan apple for apple. Kalau nak tahu secara lebih terperinci, rujuk balik video penerangan saya mengenai perbezaan definisi net FDI oleh DOSM dan MIDA. Beralih kepada perdagangan pula. Ada juga yang bising sebab jumlah ekspor bagi 2023 lebih rendah berbanding tahun 2022. Kalau nak tahu, bagi tahun 2023, mengikut WTO, pertumbuhan perdagangan global hanya berkembang dengan margin paling kecil dalam 0.2% saja, iaitu kadar paling perlahan dalam 50 tahun. Sebagai sebuah negara dagang yang terbuka, bila perdagangan dunia perlahan dan rakan dagang terbesar pelbagai negara iaitu China juga memerlahan, maka tak heranlah perdagangan Malaysia dan juga negara-negara lain pun turut terjejas. Tetapi, meskipun berdepan dengan lanskap ekonomi global yang tidak menentu, perdagangan Malaysia pada tahun 2023 melepasi aras 2 trilion ringgit bagi 3 tahun berturut-turut. Prestasi perdagangan negara juga telah mencecah unjuran di dalam tinjauan ekonomi 2024 oleh MOF. Untuk makluman semua, data perdagangan pada bulan Januari 2024 dah pun menunjukkan peningkatan perdagangan sebanyak 13.3% kepada 234.7 bilion ringgit dan ekspor juga sebanyak 8.7% kepada 122.4 bilion ringgit. Prestasi perdagangan Malaysia juga dijangka pulih pada tahun 2024 sejajar dengan unjuran yang dikeluarkan oleh WTO di mana jumlah perdagangan global dijangka berkembang sebanyak 3.3%. InsyaAllah, kerajaan akan terus memperkasakan aktiviti perdagangan antarabangsa agar dapat mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun ini.